Assalamualaikum kepada ustazah dan rakan-rakan saya. Uh, Selamat malam, ikutkan tengah malam, tapi selamat pagi lah kiranya ya. Okey. Saya Azim Syamil bin Zulkifli daripada grup 4 akan membentangkan tajuk pilihan kami. Tajuk pilihan kami adalah berkaitan dengan sains dan teknologi dalam perubatan, lebih kurang macam tu. Pada zaman yang semakin moden ini, perkembangan sains dan teknologi telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini melibatkan pelbagai jenis aspek. Perkembangan ini memberi banyak kesan positif. Walau bagaimanapun, ia juga terdapat kesan negatif daripada perkembangan ini. Perkembangan yang positif dan negatif ini telah memberi impak yang besar terhadap dunia. Seperti yang dikatakan pada awal tadi, ia melibatkan pelbagai jenis aspek termasuklah dari bidang perubatan. Assalamualaikum, tajuk saya ialah sains dan teknologi dalam perubatan. Perubatan ialah sains dan amalan berkenaan diagnosis, rawatan dan pencegahan penyakit. Perubatan merangkumi pelbagai amalan penjagaan kesihatan yang bercambah untuk mengekalkan dan mengembalikan kesihatan melalui pencegahan dan rawatan penyakit-penyakit. Terdapat dua jenis perubatan, iaitu perubatan moden dan perubatan tradisional. Antara contoh perubatan ialah pembedahan plastik, radioterapi, hemodialisis, pemindahan jantung dan sebagainya. Disebabkan negara kita adalah berlandaskan Islam, setiap jenis perubatan dan rawatan yang dikaji atau yang dilakukan perlulah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah supaya tidak melanggar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika melanggar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, ia boleh menyebabkan kemurkaan kepada Allah. Rawatan yang dikaji dan dilakukan bertujuan untuk bantu manusia, bukan untuk mencari kemurkaan kepada Allah. Inovasi dalam bidang perubatan pada masa kini semakin berkembang di Malaysia kerana kita berjaya menghasilkan aplikasi dan software yang dapat membantu para demi untuk melakukan diagnosis ke atas pesakit. Sebagai contoh, stetoskop yang boleh disambungkan ke telefon bimbit untuk berkongsi mendengar degupan jantung. Terima kasih. Okey, saya Vicky. Saya sambung perubatan moden. Perubatan moden merupakan campuran antara seni merawat pelbagai sains. Seni dan teknologi memberi sumbangan besar kepada bidang perubatan seperti kaedah rawatan, ubat-ubatan, peralatan, dan lain-lain. Contoh teknologi perubatan, IMRT, sejenis terapi radiasi yang digunakan untuk mengobati kanser dan tumor bukan kanser. IMRT menggunakan teknologi moden untuk memanipulasi sinaran, foton, dan photon agar sesuai dengan bentuk tumor. Kebaikan, kemoterapi menghapuskan sel-sel kanser, membantu untuk mencegah atau melambatkan perkembangan penyakit. Keburukan dia, sering mengalami gejala seperti loya, muntah-muntah, hilang selera, dan sembelit. Ia juga menjejaskan keadaan emosi seseorang. Seterusnya, hajima. Hajima atau dikenali sebagai Beckham adalah antara prosedur perubatan alternatif. Prosesnya adalah dengan menarik darah kotor dari celah kulit kecil menggunakan vacuum untuk tujuan terapeutik. Kebaikan dia boleh membersihkan darah dan meningkatkan aktivitas saraf tulang belakang. Dia juga menghilangkan kejang-kejang muka dan luka dalaman otot. Keburukan dia, bahaya kepada seseorang yang mempunyai tekanan darah yang lemah, boleh mengganggu proses perkembangan janin yang masih ada dalam kandungan. Oke, itu aja dari saya.
Selamat sejahtera, nama saya Kang Kok Siang. Saya akan membentangkan kesan penghasilan dan penggunaan teknologi perubatan secara beretika. Terdapat kesan positif dan kesan negatifnya. Antara kesan positifnya ialah mewujudkan hubungan kemanusiaan yang positif. Pendermaan organ dalam kalangan keluarga dapat merapatkan lagi hubungan kekeluargaan dan tanggungjawab sesama keluarga. Pendermaan organ oleh seseorang yang tiada pertalian darah akan membuka mata masyarakat tentang pentingnya sifat manusia. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan pemahaman tentang bidang tertentu. Kejayaan pendermaan organ telah memperluaskan dan meningkatkan pemahaman pakar-pakar tentang bidang sel biologi, imunologi dan terapeutik. Di samping itu, ia juga dapat mengatasi masalah menyembuhkan pesakit yang berkaitan organ. Kejayaan manusia dalam bidang sains sosial kini masih tidak dapat menyembuhkan penyakit kegagalan organ manusia untuk berfungsi secara normal. Ahli sains masih tidak mampu mencipta mesin atau kaedah lain untuk menggantikan fungsi organ. Seterusnya, ia dapat memberikan harapan baru kepada pesakit. Pemindahan organ merupakan satu cara yang terbaik untuk berikan harapan kepada pesakit untuk sembuh dan hidup secara normal serta aktif seperti orang lain. Saya akan bersambung dengan kesan negatifnya. Antara kesan negatifnya ialah menghadapi tentangan daripada masyarakat. Menghadapi tentangan hebat daripada masyarakat yang tidak bersedia untuk menjadikan pendermaan organ sebagai amalan hidup. Generasi lama kurang terbuka untuk menerima amalan ini, contohnya warga emas. Selain itu, timbulnya isu komersialisasi. Wujudnya soal ganjaran dan bayaran yang harus diberi terhadap pengorbanan yang telah dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan kontroversi. Sesetengah pihak mengharapkan pendermaan dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan balasan. Di samping itu, komplikasi yang timbul terhadap penderma organ. Penderma akan menghadapi komplikasi akibat daripada kekurangan organ yang sebelum ini sihat tanpa masalah. Penderma terpaksa menghadapi risiko kesihatan yang terancam. Akhir sekali, pengabaian soal kerelaan pendermaan ini disebabkan oleh masyarakat terlalu menekankan tanggungjawab sosial. Dengan ini wujudnya tekanan untuk menderma. Jika tidak, mereka takut disisih oleh keluarga atau institusi masyarakat. Kesimpulannya, kewujudan sains dan teknologi adalah penting dalam kehidupan seharian manusia kerana ia dapat membantu memudahkan kerja manusia melakukan sesuatu tugas. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai keburukan. Tidak kiralah keburukan itu datang dari sains dan teknologi ataupun datang dari cara penggunaan yang salah itu sendiri. Ia perlulah diambil kira supaya ia tidak akan menjejaskan keselamatan dan kesihatan manusia pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.